Dan jangan ingat, orang dalam bersatu sekarang ini, bila Mahathir dah pegang jawatan, dia tak boleh tarik. Yang konon-kononnya dah lompat ke bersatu, dia boleh tarik balik join dia. Memang sekarang ini bersatu ada 6, tapi bila dia jadi kerajaan, yang bersatu pun lompat, UMNO pun lompat, tak mustahil dia tambah lagi orang dia. Alah, itu is kau punya spekulasi. Betul, aku punya spekulasi. And I always think for the worst. Itu dia panggil risiko, risk. Dalam kita analyzing risiko, kita kena fikir the worst, not the best. Kita kena fikir the worst risk, the best outcome. Kita kena fikir risiko paling teruk. And the worst risiko apa dia? Alah, tak ada telur lah korang ni. Dengan orang tua umur 95 tahun, parti pun tak ada. Ada pun kerusi, setakat 14 kerusi pun korang tak boleh nak lawan. Tak payahlah jadi kerajaan. Tak payahlah jadi kerajaan. Dengan orang tua tu pun kau tak boleh nak lawan. Kita majoriti, tapi kita dengar cakap dia. Kenapa? Apa objektif korang nak jadi menteri ni sebenarnya? Sanggup meletakkan rakyat dalam keadaan berisiko untuk kerajaan bertukar 2 kali. Yang ni, kalau bertukar, kemudian kalau Mahathir tak nak tukar, engkau nak tarik diri. Sekali kedua, 2 kali. Dah lah Sheraton sekali, ini sekali lagi kalau Mahathir tak nak letak jawatan, 3 kali. Negara bertukar kerajaan dalam masa kurang 5 tahun. Meletakkan risiko kepada penduduk negara, ekonomi, risiko pelaburan, keadaan minyak kita makin naik, harga hidup barang-barang makin naik, kos hidup makin naik, tapi gaji makin rendah, ramai rakyat kena buang kerja. Kita dok berlawan nak tukar kerajaan, berlawan nak jadi menteri, nak jadi JLC, tapi kita lupa tentang rakyat. Kesusahan rakyat apa akan pada kita? Dia akan maki kita. Apa pemimpin ni? Inilah dia Pakatan Harapan, konon reformasi, tetapi kita susah ni dia tak ingat. Dia nak berebut jawatan ke atas kita yang susah ni dia tak ingat. So reputasi 20 tahun yang kita bina itu musnah dalam satu malam. Musnah dalam satu malam disebabkan oleh apa? Kononnya kita ada hujah yang kuat untuk nak tukar kerajaan ini. Kononnya kita ada hujah yang kuat untuk nak mengekang Mahathir daripada jadi untuk terus kekal jadi Perdana Menteri. Mujahid, Khalid Samad, Anthony Loke, anda ni orang baik-baik. Saya tahu, anda ni orang baik-baik. Anda tak tahu permainan orang jahat. Saya tahu, sebab saya bermain dengan orang-orang jahat. Saya bermain permainan bisnes. Saya bermain permainan ini dengan orang-orang jahat. Kita tahu macam mana cara orang jahat berfikir. Dia tak fikir macam orang baik. Dia tak berfikir macam orang baik. Undang-undang dia, rules dia tak berpegang kepada rules macam orang baik. Dia tidak ada halal haram, dia tidak ada baik buruk. Bagi dia objektif. Matlamat menghalalkan cara. The Prince, matlamat menghalalkan cara. Apa cara sekalipun, yang penting matlamat aku tercapai. Anda nak ke? Anda sanggup ke matlamat menghalalkan cara? Khalid Samad, saya tahu orang yang baik. Dia tak akan buat benda yang matlamat menghalalkan cara. Saya tahu Mujahid, orang yang baik. Dia tak akan buat benda yang matlamat menghalalkan cara. Tapi saya tahu Mahathir, dia boleh buat matlamat menghalalkan cara. Dan dia pernah buat pun. Dia pernah buat. Saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan. Ini pengalaman saya. Dulu saya memancing dekat Perak tau. Dekat satu mancing udang. Saya mancing udang. Dalam saya mancing udang tu, saya punya boatman tu dekat sungai kat Perak, dekat saya tak ingat mana, tapi dekat Perak. Yang tukang bawa boat tu, dia memang bawa boat dah, dia tu boat dia, memang dia buat charter untuk memancing udang. Memang udang dia bawa, yang udang galah tu. Dia memang pandai, dia kata memang dia dah bertahun. Kita mancing tu 2 hari lah, 2 hari 1 malam, bermalam kat situ. So bila kita dah lama-lama kita kenal, kita baik, kita bercerita. Saya ikut dia sebab saya suka. Kalau dia bawa je mesti dapat udang. Lalu dia cerita, dia kata dia ni tak ada gigi depan ni tau. Gigi depan ni semua tak ada. Dia ongak lah. Abang, pakcik tua lah. Taklah tua sangat, dalam masa tu 50-an. Tu dia cerita, dia kata sebenarnya aku ni kerja dulu bahagian perisikan polis, dia kata. Risikan polis. Dia bahagian, saya tak ingat di berapa dah, tapi bahagian risikan untuk pelacur jenayah pelacuran semua tu lah. Dia kata itu kerja dia. Ni zaman Mahathir, we're talking about zaman Mahathir.
Dia kata, salah satu kerja, dia cerita, dulu abang ni, dia kata, abang ni jadi orang kaya pernah, jadi datuk pernah, Tan Sri pernah, bawa kereta Mercedes, bawa kereta BMW. Abang juga pernah jadi pengemis tepi jalan, dan abang pernah jadi homeless. Abang juga pernah jadi pemandu teksi. Abang juga pernah jadi pekerja TNB. Mula-mula saya tak faham lah apa dia maksudkan kerja tu. Rupanya dia ni menyamar, dia ni orang yang ambil information, tukang ambil maklumat, dia mengintip, dia pengintip. Dan dia kata antara kerja dia adalah, ni zaman Mahathir, saya cerita balik, antara kerja dia adalah dia mengintip ahli-ahli politik. Dia konon-konon dia panjat tiang TNB, tapi sebenarnya dia curi dengar, dia teropong, dia tengok, oh ahli politik ni, oh dia jumpa perempuan ni, okey, laporan. Oh dia ni ambil duit daripada orang ni, laporan. Hantar kepada siapa? Mahathir. Pada waktu itu, yes, saya tak boleh buktikan. Memang saya tak boleh buktikan. Tetapi kalau kita nak tengok, pada waktu itu, itulah benda-benda yang digunakan untuk mengugut ahli-ahli parlimen, sehingga untuk mereka setia dengan Mahathir pada waktu itu. Ingat tak kes Razali Hamzah macam mana dia dibuang? Kalah dengan Mahathir. Apa cara yang digunakan? Dia akan guna apa cara sekalipun untuk memastikan bahawa dia akan kekal berkuasa. Al-ghayah tubasiru wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Itu cara dia. You all sanggup ke nak main permainan itu? Sebab kita bermula dari Parti Reform, kami memang tak sanggup. Itu bukan cara kami bermain. Kami bermain clean. Sebab itu 20 tahun kami tak pernah menang. Menanglah PRU 14. Tapi kalah lagi. Sebab kita orang ni bukan jenis yang main macam tu. Lambat-lambatlah. Tapi yang penting kita main dengan cara betul. Tak dapat jadi kerajaan, tak dapat lah. Yang penting kami bermain cara betul. Dan kami tahu Mahathir itu macam mana. Anda pun tahu Mahathir itu macam mana. Bukannya anda tak tahu, anda pun bersama dengan kami 20 tahun ni. Saya tak nafikan amanah dalam PAS 20 tahun. Kita pun tahu. DAP pun bersama dengan kita 20 tahun. Kita pun tahu. Kita tak pernah menafikan hakikat tersebut. Tetapi yang kita nak kata tak faham pun, saya faham juga sebenarnya kenapa. Ialah bila mana kamu mengatakan kamu tetap nak bawa Tun nak jadi Perdana Menteri. Tetap nak bawa Tun jadi Perdana Menteri. Dia macam ni lah. Walaupun pimpinan, saya bukan mewakili Parti Keadilan Rakyat. Saya mewakili orang biasa yang melihat daripada luar. Walaupun saya ahli PKR, tapi suara saya bukan suara PKR. Ini suara orang rakyat Marhain. Saya pelik. Kamu tak boleh nampak ke cara permainan Tun ni? You all tak boleh nampak ke Tun main ni macam mana? You all tak boleh tahu ke corak permainan Tun ni macam mana? You all tak boleh kaji ke secara khususnya permainan Tun ni macam mana? You all tak nampak ke Tun punya sejarah tu macam mana? Ingat tak Tengku Abdul Rahman dahulu, dia buat demonstrasi lawan Tengku Abdul Rahman? Kamu tak ingat ke Musa Hitam dahulu, macam mana dia kena ke Musa Hitam dengan peristiwa Mumali? Kamu orang tak ingat ke Tengku Razali Hamzah, macam mana dia guna tenggolok dekat Sabah tu untuk kenakan Tengku Razali Hamzah? Kau orang tak ingat ke macam mana apa yang dia buat dengan pimpinan-pimpinan pada waktu itu untuk menjatuhkan mereka demi kerana untuk dia naik?